Okey, saya rasa soalan pertama ini, saya sebenarnya ada masalah untuk menyebut perkataan kencing ni, saya tak biasa. Betul. Sebab saya ni daripada kecil, mak saya ajar buang air kecil. Saya tak sebut kencing, tak biasa. Biasa. Tapi dah 2 kali sebut dah. Tapi tak apalah, saya sebut jugalah hari ni. Minta maaf. Sebab memang tak biasa, bukan apa, memang tak biasa. Sebab kita ajukan soalan-soalan Tapi yang bagi panas. saya sebenarnya, untuk makluman Puan Menara, bagi saya tak betul lah tuduhan ini. Bagi saya rasa masuk kencing situ ialah menipu ibaratnya. Saya rasa tidak betul lah. Sebab kita sebenarnya bila kita sediakan manifesto bagi pihak PH itu, memang kita cuba nak mengukakan manifesto yang terbaik ataupun janji yang terbaik yang kita cuba laksanakan. Saya akui lah, memang kemungkinan tak semua yang kita janji itu kita dapat laksanakan dalam masa 22 bulan itu. Tapi sekurang-kurangnya banyak juga telah kita laksanakan. So kesimpulannya saya rasa tak betul lah tuduhan itu. Okey YB, mungkin kita boleh lihat di kamera yang di hadapan ni YB, di kawasan sini. Okey YB, YB tadi dah mengatakan bahawa tidak betul. Namun kalau kita lihat Pakatan Harapan punya 10 janji 100 hari. Dan kalau kita lihat beberapa janji yang ingin di Pakatan Harapan laksanakan seperti hapuskan GST, subsidi petrol bersasar, hapuskan hutang peneroka Felda, KWSP untuk si rumah, menyemeratakan gaji minimum, menangguhkan bayaran PTPTN, menyiasat skandal, mengembalikan status Sabah dan Sarawak, skim peduli sihat dan juga kaji semula projek mega. Dan ini kalau kita lihat selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah ketika semasa PRU lepas, ada beberapa juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan itu sendiri. Namun masih lagi ada rakyat yang mengatakan tidak dapat ditunaikan. Namun mungkin ada tak alasan-alasan kukuh mengapa sebenarnya manifesto tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedangkan janji 10 janji 100 hari. Mungkin YB boleh jawab. Okey, pertamanya saya nak kata gini lah. Pertamanya rakyat saya rasa for the first time untuk kali pertama semenjak PH mentah baru mereka mengambil tahu tentang manifesto. Sebelum berlakunya pemerintahan PH ni, boleh dikatakan soal manifesto tidak ambil berat. Jadi kita rasa bersyukur jugalah kerana selepas PH mentah ada kesedaran rakyat. Itu sebenarnya satu kemenangan lah. Mana rakyat sedar bahawa bila sebuah kerajaan mentah, mereka ada manifesto dan manifesto bisa dilaksanakan. Kalau dahulu apa berlaku pun tak kisah, kan? Bagi saya itu satu kejayaan. Mungkin tak sedar. Sebelum daripada manifesto tu, saya dah katakan, orang pernah tanya saya, apa kejayaan besar pada 1955, iaitu kejayaan kita membentuk kerajaan. Saya pernah jawab, saya pernah tanya oleh wartawan dalam negara dan wartawan luar negara. Saya kata kemenangan paling besar adalah kemenangan demokrasi. For the first time dalam negara kita, kita boleh menukar kerajaan melalui peti undi. Ini satu kejayaan. Mungkin orang tak anggap benda tu mungkin orang anggap benda tu kecil, tapi benda besar. Sebab sebelum ini kita boleh katakan secara mudahnya, apabila berlaku pilihan raya ni, kita dah boleh ramalkan siapa yang akan menang. Walaupun parti yang patut menang itu tak sepatutnya menang. Kerana berlakunya macam-macam lah, sama ada rasuah dan sebagainya. Tapi rakyat boleh katakan mereka dah boleh terima satu ketentuan, kalau sekiranya berlaku pilihan raya mesti parti ni je menang. Tapi apabila berlakunya 1955 2018 itu, for the first time kita lihat rakyat telah mula berani buat perubahan. Itu dah kejayaan. Lepas tu rakyat pula ambil tahu tentang manifesto. Sebelum ni tak ambil tahu, kan? Sebab itu bagi saya, walaupun kemungkinan saya akui lah, saya kata yang semua yang kita buat itu mungkin tak dapat laksanakan sebab banyak kekangan. Setengah orang kata janganlah gunakan alasan kekangan. Sebenarnya tak boleh gitu. Memang sebab kecuali kalau kita meminta baru kita tahu. Saya nak bagi contoh GST, kan? 100 hari kita berjaya, kan? Okey, tadi soal tentang PTPTN. PTPTN memang antara kejayaan kita, antaranya kita tak senarai hitam lagi, kan? Itu antara langkah kita buat. Lepas tu soal apa lagi? Soal pengapungan harga minyak, ada beza RON 97 ke RON 95.
Maknanya kita banyak buat je. Kita dapat stabilkan harga minyak. Maknanya belau-belau berlakunya kenaikan harga minyak di luar negara tidak menjejaskan harga minyak. Dan sampai itu adalah kejayaan PH sebenarnya. Jadi saya akui lah dalam 100 hari itu kita sebenarnya cuba nak laksanakan. Tapi bila kita cuba laksanakan itu, kadang-kadang kita menghadapi kekangan, kan? Tapi itu bukan makna kita ibarat kita tipu, bukan tipu. Tipu tu kalau tak ada langsung kita niat untuk buat. Kita ada niat, cumanya kita merasa lagi satu, kita diberikan mana 5 tahun. Mungkin saya akui dah, mungkin ada kesilapan kita terlampau confident kita 100 hari. Tapi 1 hari itu tiba-tiba kita rasa tak semudah itu. Tapi itu bukan bermakna kita nak ambil kesempatan untuk bohong, tidak. Ada beza kalau kita daripada awal nak bohong. So saya rasa kalau kata kita bohong, saya tak betul lah. Okey, saya dengar 2 kali YB menyebut kekangan. Mungkin apa sebenarnya kekangan yang sukar dilaksanakan ketika 100 hari itu? Seperti YB sebut, katakan tadi juga, ingatkan mungkin Pakatan Harapan menganggarkan adanya 100 hari itu mampu dilaksanakan secara orang kata cepat, namun ini sukar. Jadi apa sebenarnya kekangan-kekangan yang antara kekangan membesar untuk makluman moderator ialah kekangan dari segi ekonomi lah. Sebab sekarang yang terbukti 2 orang yang telah pun didakwa di mahkamah dan didapati bersalah, itu kita nampak kalau kita baca penghakiman mahkamah dalam kedua-dua kes itu, kita boleh nampak antara contoh bagaimana apabila BN mental dulu, itulah antaranya yang mereka buat untuk nak rosakkan ekonomi negara. Jadi sebenarnya saya rasa semua kita tak mahu gunakan alasan tu kalau boleh, tetapi tak boleh lari. Ibarat saya bagi contoh, kita nak pindah sebuah rumah, tiba-tiba dekat rumah ni terlampau banyak kebocoran dia. So kalau kita kita sibuk nak cat rumah, sedangkan bocor-bocor kita tak tutup dulu, susah juga, kan? Jadi kalau katakan kita dah cat, lepas tu air kena air hujan, cat tu mungkin akan hilang, kan? Sebab itu kita rasa bukan sangat kita nak cari excuse sebenarnya, tapi kita terpaksa terima hakikat, kan? Dan sekarang terbukti dah, kan? Masa dulu saya bagi contoh bukan saja isu ni, orang kata kamu dakwa orang ni, tapi kenapa tak buat pergi penjara lagi? Itu bukan soalan lagi, saya akan tanya tidak, kan? Tapi kalau sekiranya itu digunakan alasan, saya rasa tak betul juga. Sebab kita bukan macam satu setengah pihak ke, kita dakwa orang terus kita terus tangkap dan masuk penjara, tak ada. Kita mesti melalui proses undang-undang dan sebagainya.